Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar saudara? Salam pertemuan, salam di alam maya, salam keceriaan untuk anda semua. Apa khabar saudara nafas terakhir, saudara Saha Ibrahim, saudara Mustafa Ilyas. Minta maaf saudara, saya dah memula saya punya live. minta maaf. Saudara Syarul Azam, apa khabar? Saudara Alan Hajidin, apa khabar? Tadi tak nampak bulan tadi. Mimi, saudara Empat Tulang Kering, saudara Muhammad Fuad. Tadi petang sempat tengok Sengit Songkok. Begitulah kelang kabut ramainya manusia tadi ya saudara. Saudara Yusuf Awang dari Tanah Merah, apa khabar saudara Syukur Jamil, Fakri Sani, saudara Kamal Zaman, saudara Ibrahim Cik Muda, Kuih Seruh, orang Kuantan. Mudah-mudahan Kuantan sihat sejahtera. Saudara Kasmin, saudara Azalizam, Marabiah Abdullah, Puan Marabiah Abdullah tu, saudara Puan Intan, saudara Muhammad Khairul Kamarudin, saudara Muhammad Hashim Muhammad Din. Begitu juga dengan Sri Setia, teruskanlah setia, saudara Muhammad Yusuf Hamzah, Neri Mursyidi, Hamidah Kuamat, Putih white. Putih bersih lah putih. Saudara Syakri Ibrahim, saudara Hashim Atan, saudara Zamri, Kopral Darus, apa khabar saudara Richard Bakri. Begitu juga dengan saudara Hirman Mat Dulat, saudara Hashim Ilyas. Apa khabar saudara Hashim Ilyas? Lama tak dengar cerita. Saudara Samsul Anwar, Oping Temu, saudara Abdul Latif, Fakri Sani sihat alhamdulillah. Saudara Amran Abi, apa khabar? One Pitch. Saudara Mat Syamsuddin, Amran Rahman, Muhammad Hashim Muhammad Din, Akilah Atikah. Begitu juga dengan Puan Noriah Arsyad. Saudara Akilah Atikah, terima kasih. Banyak gambar yang saya harapkan di selamping saya letakkan lambang baik, like, share and subscribe. Itu yang saya harapkan daripada anda. Dan jangan lupa saudara juga kalau ada kesempatan eloklah subscribe di Instagram. Kerana kalau berlaku sesuatu pada Facebook, saudara boleh pergi ke Instagram supaya pencerahan kita berterusan. Saudara Azwan Razak, muka awet muda. Alhamdulillah, dah tua dah saudara. Saudara Hashim Alias, juga saudara Amran bin Rahman, saudara Azmi Nordin, Hanafi Zulkifli. Saudara Hashim Alias, kenapa tu? Malu ke saudara Hashim? Rafi Kelapa Muda, saudara ZMK Makmur. Dan teman-teman yang tak sempat saya santuni satu persatu, saya mohon maaf. InsyaAllah selepas usai pencerahan ini, saya akan cuba berusaha untuk menyantuni anda. Baik saudara, seperti biasa, saya harus memberi laporan apa yang berlaku pada negara kita. UMNO tetap UMNO, persidangan, usul dan sebagainya. Ya seli-seli, tapi kedudukan, keselamatan dan bagaimana kedudukan negara kita ini perlu saya laporkan. Mungkin kadang-kadang teman-teman yang tak sabar menanti komen saya tentang apa yang berlaku petang tadi. Tapi seperti biasa, saya harus memberi pencerahan mengikut segmen per segmen. Saudara, izinkan saya untuk terus memberi laporan satu persatu. Kerana semalam, menurut laporan daripada saudara Rio daripada Universiti Malaya, ada penurunan yang agak ketara daripada 3,029 kepada 2,373. Semalam artinya jangkitan virus corona cuma 2,373. Saya sempat juga tadi berborak dengan Menteri Kesihatan, saudara Khalid Jamaluddin, katanya insya-Allah mereka akan berusaha. Saya kata teruskanlah berusaha demi lestari, keselamatan dan kesihatan rakyat, saudara. Dan kerana jumlah jangkitan kesan daripada semalam sudah meningkat kepada 4,475,873. Dan alhamdulillah, laporan dari saudara Rio tadi menyatakan bahawa cuma satu negeri saja yang ada peningkatannya, iaitu di negeri mana dia ni? Di negeri Terengganu daripada 23 kepada 25, tak banyak. Tapi bagaimanapun ada peningkatan perlu saya laporkan. Negeri-negeri lain susut. Sebanyak 13 negeri susut, sementara 2 negeri iaitu di Pahang dan Labuan kekal. Macam di Pahang tu dia punya
jangkitan adalah kekal 58 orang dan di Labuan 3 orang. Dan semua orang nak tahu bagaimana kedudukan di Selangor. Selangor masih lagi mencatatkan angka yang tertinggi walaupun ada penurunan. Sebab kemarin 1286 dan semalam dia susut lagi pada 1089. Berdoalah kita saudara agar virus corona ini segera susut. Saudara, kita tak mampu lagi sebab masalah yang mendatang kita tak tahu. Terima kasih saudara Rio atas laporan yang saudara berikan, agak melegakan kita. Tapi masih lagi belum usai. Artinya hari ini saudara adalah merupakan hari yang ke-788. Virus corona menyerang kita. Dan hari ini adalah hari Sabtu 15 Mei. Hari yang penuh bersejarah bagi warga UMNO dan juga merupakan hari yang ke-13 kita menyambut Aidilfitri. Sebab itu tadi di Dewan Merdeka dan juga di PWTC diadakan sambutan sempena Hari Raya Aidilfitri jamuannya dan juga sambutan ulang tahun 76 UMNO saudara. Jadi untuk laporan juga pada saudara, kesan jangkitan pada 14 Mei yang berjumlah 2,373 artinya untuk bulan Mei ini jangkitan adalah 26,919. Saya orangnya betul serang dan kita dengan hati terbuka. Kalau dia buat baik, kita kata baik. Cuma saya tadi bila berjumpa dengan saudara Khari Jamaluddin, saya kata, tahniahlah sebab Kementerian Kesihatan berjaya untuk menyembuhkan sekitar 4,406,613. Jadi kalau benda mereka melakukan kerja dengan baik, kita kena ucapkan terima kasih. Kalau tak baik tu, tunggulah. Saudara, biasalah. Saudara, saudara Zul Mashal, saudara Madam K, Mani, Anis, teman kita di Instagram. Yang saya minta daripada anda lain tak ada. Like, share dan subscribe. Ya, saudara. Puan Nani, ya. Saudara Abdul Wahid, Abdul Karim. Ya, saudara. Baik, saudara. Kita masuk segmen naluri kehidupan. Saudara Matrin Abdul, apa khabar? Selamat berangkat, pulang. Kalau bawa kereta tu, pastikan berhati-hati di jalan raya, saudara. Saudara, salah satu nikmat yang Allah kurniakan kepada hamba-Nya adalah kasih sayang. Ini yang penting kita santuni, ini yang penting kita fikirkan dan kita laksanakan. Nikmat itu diberikan kepada sesiapa sahaja tanpa mengira pangkat, darjat, kedudukan, kaya atau miskin. Semuanya berhak untuk mendapat kasih sayang. Lebih-lebih lagi kasih sayang daripada Allah Ta'ala, saudara. Kerana Allah mengurniakan sifat rahimnya kepada setiap hamba-Nya agar mereka semakin dekat dan patuh kepada ajaran Islam yang ditetapkan. Tetapi persoalannya, apakah setelah diberikan kasih sayang oleh Allah kepada kita, kita semakin dekat atau semakin jauh daripadanya? Orang yang mempunyai kasih sayang ibarat memiliki harta kekayaan yang mendiami hati yang dipenuhi dengan iman, syukur dan ikhlas, saudara. Orang yang memiliki kasih sayang ini akan dimuliakan oleh Allah SWT kerana mereka menyerahkan pula kasih sayangnya itu kepada yang memerlukannya. Sama-sama insan kita berkasih sayang, saudara. Sebagai contoh, seseorang memberikan kasih sayang kepada orang susah, orang fakir miskin, atau golongan yang kurang berupaya dengan cara menghormati dan memberikan pertolongan supaya mereka dapat menjalani hidup dengan sempurna. Sebab itu, Islam menggalakkan kita bersedekah, saudara. Setiap kali kamu bersedekah, janji Allah, Allah akan tambahkan rezeki anda. Jadi mereka yang memiliki kasih sayang dengan orang yang tidak memilikinya, dapat kita bezakan berpandukan pada keikhlasan. Sama ada orang itu mau membantu orang lain dengan rela hati ataupun terpaksa. Kadang mereka mengulur bantuan dan sebagainya nak tunjuk ke orang, ambil gambar dan sebagainya. Itu bukan ikhlas, saudara. Jadi begitu juga orang yang memiliki harta, mereka akan memberikan sebanyak mana sedekahnya kepada orang miskin tanpa mengharapkan balasan. Jadi demi kasih sayang sesama umat, Islam menggalakkan yang kuat membantu yang lemah dan yang kaya membantu yang miskin dalam suasana persaudaraan. Hormat menghormati dan belas kasihan
mengikut panduan ilahi serta taat kepada suruhannya. Bagaimanapun, Islam mewajibkan setiap Muslim berusaha untuk mendapat rezeki dengan bekerja supaya tidak terus menjadi beban kepada orang lain. Tetapi jika seorang itu tidak mampu bekerja, maka pihak berkuasa atau masyarakat, khususnya masyarakat Islam, wajib membantu mereka. Ingat tu saudara, ini kewajipan, bukan sekadar memandang saja, bukan sekadar menghulur sekupang, dua kupang, RM1, RM2. Tidak. Kalau saudara mempunyai kemampuan, bantulah saudara-saudara kita sesama Islam. Ingat saudara, bahawa Islam menggalakkan persaudaraan yang hakiki. Baik saudara, usai naluri kehidupan, kita santun mutiara kata. Ini kiriman sahabat saya, Cikgu Hibil. Katanya, cinta membuatkan orang ingin sentiasa bertemu kekasihnya. Dan kalau boleh selalu berlama-lamaan bersama orang yang dicintai. Cinta membuat orang selalu ingin menyanjungi dan ingin mendapatkan sesuatu yang luar biasa, iaitu kasih sayang daripada kekasihnya. Oleh itu saya kata, bercintalah anda. Tapi cinta pun ada batasannya, saudara. Jangan dah tua-tua macam saya pun masih lagi nak bercinta, itu cari penyakit tu. Ataupun cari batang penyapu. Saudara, terima kasih Cikgu Hibil atas kiriman mutiara kata yang cukup bernilai untuk perkongsian kita bersama, saudara. Hidup ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah kita untuk saling berkasih-kasihan sesama insan. Dan cinta itu juga bagi saya adalah penyubur dan merupakan baja-baja untuk hidup kita sentiasa mekar mewangi. Kita harus bercinta. Malahan kita digalakkan untuk mencintai Allah SWT, mencintai Nabi Muhammad SAW dengan sentiasa kita melakukan zikir dan juga berselawat. Samping itu kita cintakan pada kedua ibu bapa kita. Kalau mereka telah pergi meninggalkan kita, berdoalah agar Allah SWT menempatkan mereka di kalangan orang-orang yang dikasihinya. Saudara, saudara Rajab, saudara Ismailis, saudara Mat Nasir, saudara Nudin daripada ini Instagram. Jangan lupa like, share and subscribe. Itu saja saya harap kepada anda. Itu juga tandanya untuk kita saling kasih mengasihi antara satu sama lain. Apa khabar Puan Rusini Kuringut? Zaidin, saudara, baik. Saya masih lagi akan mengingatkan pimpinan negara supaya jangan berbelanja tanpa had. Kerana kalau kita berbelanja tanpa had, dikuatiri. Saudara Megat Zarudin, Colan Jamaluddin, kita khawatir negara akan muflis, saudara. Baik, saudara. Tajuk perbincangan kita malam ini, jangan dicalar citra bangsa. Jangan dicalar citra bangsa. Bagaimanapun, sebelum saya memberi pencerahan, kita santun pantun Pak Nazil. Cuma hari ini Pak Nazil menghantar kiriman pada saya. Dia kata semalam tu arti latuh itu bukan rumpai. Dia khawatir sebab saya mengatakan itu rumpai. Tapi sebenar-benarnya dia kata latuh itu mengikut maksud Kamus Dewan Perdana, latuh artinya lumut laut yang boleh dimakan. Jadi kalau silap itu saya lah, bukan Pak Nazil. Jangan pula anda menyalahkan penulis. Kerana beliau mengatakan Pak Jabar memandu kereta ke Teluk Bayu mencari latuh. Senyumannya lebar, terangkat mata, melihat Melayu sesama meruntuh. Latuh adalah sejenis lumut laut yang boleh dimakan. Cuma saya semalam mengatakan rumpai laut. Tapi dalam Kamus Dewan mengatakan lumut laut. Okey, kata Pak Nazir dalam dua rangkap pantunnya, batang kayu si pokok membatu. Batang kayu si pokok membatu, burung pakuh di pohon meranti. Kalau Melayu kuat bersatu, negara kukuh, bangsa dihormati. Inilah yang diharapkan oleh Pak Nazir dan beliau minta supaya kita sentiasa bersatu. Pak Nazir juga menyatakan bahawa burung pakuh, saya pun terkejut apa bendanya pula. Rupanya burung pakuh adalah sejenis burung enggam. Terima kasih Pak Nazir. Sabah malam memberi kita perkataan-perkataan baru yang tidak kita temui. Beliau rajin untuk mentelaah Kamus Dewan. Katanya lagi, pagi hari makan muruku, sama tapai sampai termenung. Muhasabahlah diri, duhai bangsaku.
jangan sampai dihempap gunung. Itu perimbalan ataupun apa yang Pak Nazil harapkan supaya janganlah warga bangsa kita, khususnya bangsa Melayu ni, sampai ke tahap dihempap gunung. Tak terupaya lagi kita untuk meneruskan kehidupan. Terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantun yang begitu menilai, yang begitu bernilai bagi kita. Ya. Saudara Ruslan, saudara Irwan Harris, saudara Zaid Mud. Begitu juga dengan saudara Muhammad Syukri, saudara Jamaluddin Labuh, bersama-sama saudara Latif dan saudara Zul Ramzul. Baik saudara, usai pantun kita masuk sedikit gedung ilmu. Ini perlu saudara, sebab untuk kita mencari pemimpin inilah cara-cara ataupun tuntutan warga bangsa kita yang terdahulu. Kerana orang tua-tua sering berpesan, ya, pemimpin hendaklah sentiasa memegang pada syarak dan adat. Mereka juga mesti menjaga kemurnian, sikap. Jangan menjadi pemimpin yang angkuh. Kerana umat Melayu sewajar-wajarnya dipimpin oleh mereka yang sidik, katanya. Yang sidik. Yang merupakan pemimpin yang baik. Kerana menjadi pemimpin sidik dan benar, maka imannya tinggi, ilmu mengakar. Ilmunya mengakar. Saya, lidahnya lembut, pantang mengasar. Hatinya bersih, jiwa pun besar. Ya, orang yang sidik ni jiwanya besar, saudara. Saling bermaaf-maafan. Bila pemimpin yang sidik, ia akan membela rakyat. Pantang berkisar. Dia tak akan mengalihkan pembelaan itu. Menegakkan keadilan. Teguh dan tegar. Dijadikan pemimpin, manfaatnya besar, saudara. Dijadikan tua, tidak akan gentar. Kalau jadikan ketua, dia tidak akan gentar untuk menghadapi apa saja. Dijadikan induk, tidak akan mungkar. Sama ada dia berjanji, sama ada dia melafazkan sumpahnya, tidak akan mungkar. Dan jika dijadikan tiang, kukuh mengakar. Andai pemimpin yang sidik dijadikan tudung, maka bertambahlah lebar dia punya tudungannya. Memimpin negeri, jalannya datar. Kita sambung lagi malam besok dan saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Tan Sri Johan Jaafar atas kiriman buku yang sentiasa menjadi panduan saya untuk memberi pencerahan dalam segmen Gedung Ilmu saya. Baik, saya sebelum memberi pencerahan lagi perlu mengingatkan kepada saudara bahawa mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan ke channel YouTube ataupun apa channel sekalipun, semua itu adalah tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab sama sekali, bukan hanya sekadar suntingan, malahan setiap komen-komen yang anda lakukan. Sebab itu saya berpesan, jangan sampai melanggar peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi saya. Kerana saya tak mampu saya untuk memantau ke semua komen. Ingat, ini sekadar pencerahan politik yang bermotifkan, bermatlamatkan untuk memberi penerangan dan informasi. Kalau ada pun sedikit-sedikit komen daripada saya, itu melalui pembacaan saya serta melalui pengalaman saya dan bicara saya dengan teman-teman di kalangan pemimpin, di kalangan penulis dan sebagainya. Ingat saudara, prinsip pencerahan kita pada setiap malam yang saya lakukan, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. InsyaAllah. Kalau ada masalah, santunilah dengan bahasa yang harmonis. Kerana saudara, ingat, saya amat mengharapkan dan saya yakin kita adalah warga cinta damai. Ingat tu saudara. Dan hari ini saya melihat, ini sebenar-benarnya kekhawatiran saya dan saya risau. Kerana utusan Malaysia melaporkan semua barangan di pasaran melonjak naik ke tahap antara 50 ke 60%. Saudara, artinya kalau itu yang dilaporkan oleh akhbar utusan, inflasi sudah mula melanda negara kita. Dalam soal ini, saya memberi pesan pada teman-teman semua. Berhati-hati ya. Cuma saya harap dan kita menzahirkan keheranan kerana ingat saudara, Menteri Kewangan datang daripada PBM. Itu Parti Peribumi Bersatu. Menteri Ekonomi juga dari PBM walaupun asal DNA-nya dulu UMNO. Tapi dah jadi katak, dia jadi anggota PBM. Dan Menteri
Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna timbalannya juga DNA UMNO tetapi menyertai PBM. Mereka ini kita nak tanya buat apa? Apakah hanya melompat saja anda mendapat jawatan, maka anda melupakan tugas dan tanggungjawab kepada rakyat. Sebab itu saya katakan mereka ni kadang-kadang meletakkan kepentingan diri, bukan mementingkan kemampuan pada rakyat. Kalau mereka mementingkan rakyat, mereka sudah pun menyantuni. Saudara. Dan saya berharap agar menteri-menteri ini, malahan semua anggota jemaah menteri kabinet, kerana jangan diletakkan semuanya di bahu Perdana Menteri. Anda harus sama-sama menyantuni permasalahan ini. Kerana kita baru saja melihat apa yang terjadi di Sri Lanka. Tak lama pun saudara, sebagaimana yang dinyatakan oleh sahabat saya, Saudara Fuad Rahman. Beliau mengatakan kemarin bahawa adanya rumah Perdana Menteri pun dibakar oleh rakyat. Malahan sejumlah 8 buah rumah menteri pun dibakar. Dan hari ini saya menerima kiriman lagi. Seorang menteri yang cuba turun ke lapangan, bertemu dengan rakyat, akhirnya dia dibelasah oleh rakyat. Ini semua kerana rakyat dah tak tahu nak buat apa. Amarah yang melonjak-lonjak kerana mereka hidup dalam keadaan susah. Di Sri Lanka hari ini, saudara, untuk mendapat makanan. Rakyat nak makanan. Kalau makanan tak ada, macam mana? Jadi saya harap agar menteri, pemimpin, segera mencari upaya supaya masalah makanan ini perlu kita selesaikan. Jadi Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna, Menteri Pertanian, Menteri Ekonomi, duduklah segera. Fikirkan, cari jalan. Sebab saya melihat kalau utusan Malaysia melaporkan antara 50 ke 60% harga barangan melonjak, artinya inflasi sudah pun di ambang pintu kita, saudara. Malahan hari ini juga saya mendapat laporan daripada Bernama yang mengatakan bahawa kelulusan penyembelihan iaitu lembu ataupun kambing dari syarikat di Australia telah digantung serta-merta oleh JAKIM. Kerana menurut laporan itu, kelulusan penyembelihan yang diberikan kepada syarikat yang pada awalnya asalnya diiktiraf halal oleh Malaysia di Australia, iaitu Thomas Food International Lobtail, digantung serta-merta sehingga suatu hasil siasatan menyeluruh diperolehi. Ini masalah juga, saudara. Dulu kita dikejutkan dengan beratus-ratus tan lembu, kambing yang akhirnya tidak halal. Jadi menurut Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, itu Datuk Hakimah Mak Yusof, keputusan itu dibuat hasil sidang khas antara Jabatan Perkhidmatan Veteriner, JPV, JAKIM dengan pihak berkuasa Australia, iaitu Department of Agriculture, Water and the Environment semalam. JAKIM telah pun menjalankan siasatan. Terima kasih JAKIM. Ini yang kita mahu. Bahawa ada sedikit masalah, terus laksanakan tugas dan tanggungjawab. Kerana JAKIM telah pun menjalankan siasatan ke atas loji sembelihan berkenaan dan mengadakan beberapa siri perbincangan dengan pihak berkuasa di Australia. Dan JAKIM juga telah mengatur pertemuan dengan Pertubuhan Kemasyarakatan Rakyat Malaysia, Perkemas, dalam masa terdekat bagi mendapatkan maklumat lanjut. Katanya dalam kenyataan bersama antara JAKIM dengan JPV berhubung dakwaan pelanggaran prosedur penyembelihan halal sebuah syarikat yang diiktirafkan halal oleh Malaysia di Australia. Saudara, jadi baru-baru ini Persatuan Pengguna Islam Malaysia, PPIM, bersama Perkemas dan Sahabat 99 dilaporkan telah mendedahkan pelanggaran prosedur operasi standard SOP penyembelihan halal oleh sebuah syarikat di Australia yang pada asalnya mendapat kelulusan daripada Badan Induk Halal JAKIM, kerana dengan gambar-gambar, bukti-bukti video yang dikukuhkan sekali oleh saksi yang merupakan pekerja sembelihan di syarikat tersebut. Jadi Hakimah berkata Badan Pensijilan Halal yang bertanggungjawab dalam penyediaan halal ke atas loji sembelihan Supreme Islamic Council of Halal Meat di Australia akan diberi surat tunjuk sebab. Jadi berhati-hati, saudara. Kalau saudara mungkin kesan daripada itu, harga daging-daging daripada Australia mungkin mereka akan turunkan. Pastikan bahawa keadaan itu benar-benar halal. Saudara, ini agar menjamin umat Islam mendapat belakang makanan yang halal dan bersih. Saudara?
Dan di samping itu, tadi satu bantahan oleh lebih 50 NGO ataupun badan-badan persatuan pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan Islam menggesa kerajaan menerusi Kementerian Sumber Manusia supaya mengkaji semula persoalan gaji minima, persoalan dengan lambakan pekerja asing dan mereka mahu satu tindakan dilaksanakan. Saya ucapkan syabas kepada 50 badan bukan kerajaan itu kerana mengadakan satu sidang medianya dan desakan terhadap pimpinan negara, saudara. Dan saya juga sebenar-benarnya dalam menyentuh soal tangga gaji minima ini, benar kerana menurut Tan Sri Noh Omar, hasrat kerajaan masih belum mahu melaksanakan sepenuhnya tangga gaji minima RM1,500 itu kerana mahu usahawan mikro di seluruh negara dapat dibantu memulihkan semula ekonomi. Sebab itu kerajaan mengatakan bahawa mereka yang mempunyai 5-6 orang pekerja saja tidak semestinya dikenakan syarat gaji minima RM1,500. Persoalan saya, kalau gaji pekerja ataupun tenaga kerja untuk suri rumah, pembantu rumah, kamu mantak dibayar RM1,500. Sedangkan gaji pekerja biasa ini, kerana tak begitu ramai, tak dapat pula. Ini masalah. Kita tidak mahu adanya kera di hutan disusukan. Dagang lalu, nasi ditanakkan. Akhirnya anak di rumah mati kelaparan. Ini persoalan ini perlu dijawab. Kita minta agar tangga gaji minima itu bukan pasal apa. Sebab harga barangan semakin meningkat. Dapat gaji RM1,200 ataupun RM1,000 take home pay. Sedangkan macam saya katakan tadi, kalau harga barangan sampai meningkat 50 ke 60%, apa lagi yang tinggal? Macam mana dengan sewa rumah bagi mereka yang tinggal di bandar? Bagaimana dengan tambang untuk pergi bekerja? Bagaimana soal sesi anak-anak di persekolahan? Banyak perlu dipikirkan. Jadi jangan dibiarkan rakyat terus terbeban dan hidup dalam keadaan yang sukar. Sedangkan mereka yang datang bekerja di sini agak lumayan. Saya selalu mengatakan pekerja-pekerja asing datang bekerja negara kita ini, mereka datang sendirian. Sedangkan pekerja-pekerja yang ada di negara kita ini, mereka ada tanggungan. Mereka ada isteri, mereka ada anak, mereka ada rumah yang perlu dibayar sewanya ataupun ansurannya. Mereka juga perlu anak-anak yang perlu biaya persekolahan, tambang untuk pergi bekerja. Sedangkan kalau buruh asing, tak ada masalah. Mereka seorang diri. Tidur dekat kolong pun, makan Maggi Mee pun tak ada masalah sebab sendirian. Dan wang juga dihantar macam saya kata semalam ke luar negara. Akhirnya negara kita bertambah susut dari segi ekonominya. Ini perlu dikaji sebelum sesuatu dasar diputuskan. Secara Azihan, secara Waca, Nani 48. Kemudian cukai sana sini pula tu. Itu masalah. Saya melihat kalau kenaikan barang, sedangkan gaji tidak bergerak, tidak berganjak, saya rasa rakyat pasti akan terbeban. Sebab itu kita mahu agar dikaji semula tentang buruh asing yang bekerja di negara kita ini. Janganlah lambakan itu berterusan. Ini akhirnya akan menjadi beban, saudara. Saudara, ini perlu dipikirkan. Saudara, dan saudara, hidup kita ni sebenarnya, kalau boleh, kita buat imbalan macam mata lalat dengan mata lebah. Saudara. Hati ni, saudara, kalau dah rosak, maka kita akan sentiasa menemukan dengan hal-hal yang rosak juga. Kalau walaupun kita sedang berada di tempat yang baik, sebaliknya, jika niat di hati kita ni baik, insya-Allah akan kita ketemukan dengan perkara yang baik. Meskipun kita berada di tempat yang kotor dan tidak elok. Seumpama mata lebah dan mata lalat. Mata lalat. Lalat ni, kalau dia berada di tempat yang busuk dan kotor, tetap saja ia hinggap. Walaupun ada bunga, kuntuman wangi-wangian, haruman yang indah apa semua, dia kadang-kadang buat tato. Dia akan cari juga tempat yang kotor. Sebab itu, saudara, kita harus berusaha menjadi seperti mata lebah yang sentiasa melihat keindahan, kecantikan, keharuman. Kalau tempat yang kotor, dia takkan singgah. Berusahalah saudara ke arah itu. Ini sekadar saya memberi makluman.
Kerana di antara sifat manusia yang teramat memahaminya, jika hati sudah buta, adalah sukar untuk dipulihkan dan sukar untuk berubah. Tapi ianya tidak mustahil, insya-Allah. Begitulah yang terjadi hari ini saya. Hari ini saya begitu terpempan. Sewaktu saya berada di Putra World Trade Center menyaksikan persidangan tahunan persidangan khas UMNO yang diadakan bermula pada jam 2 petang. Kerana sebelum itu banyak diwawarkan, kononnya ada usaha-usaha untuk menggagalkan oleh pihak-pihak yang bermata lalat. Mereka suka melihat kerosakan. Jadi semua perwakilan yang hadir menanti dengan debaran apa yang akan berlaku. Apakah usul tersebut diluluskan atau tidak. Tetapi sebaik saja Datuk Seri Khalid Nordin selesai membacakan usul pindaan perlembagaan yang saya akan baca sebentar nanti, apabila pengurusi tetap, saudara sempat lihat sebenarnya live tadi itu, apabila pengurusi tetap persidangan meminta jika mana-mana ada yang sokong, dia pun terkejut. Dia terkejut kerana yang amat berhormat Perdana Menteri, yang seringkali dikaitkan kononnya ada orang keliling kelalangnya, mengatakan bahawa itu dan ini, macam-macam tadi, tiba-tiba ya amat berhormat Perdana Menteri bangun. Tapi pengurusi tetap, dia orang yang demokrasi. Ya, silakan. Maka Datuk Seri Ismail Sabri bangun menyatakan bahawa beliau sebagai atas nama Ismail bin Sabri, naib Presiden UMNO, menyokong usul tersebut untuk diluluskan. Bertempik satu dewan saya. Dan saya melihat gambaran ini memberi gambaran bahawa dalam UMNO itu padu. Sebab itu saya katakan tak ramai orang pun paresik-paresik yang ada tu yang masih nak merosakkan parti, yang masih nak merosakkan kesatuan. Dan saya juga tengok kenyataan melalui Malaysia Gazette yang dinyatakan oleh Datuk Seri Tajuddin Rahman. Bila dia kata bahawa dia akhirnya mengikut keputusan parti. Ini kenyataan dia kata, aku tak nak jadi pengkhianat, katanya. Okey, Alhamdulillah. Itulah sepatutnya warga UMNO, dan kita tak ada masalah sebab beliau tidak melompat. Tapi untuk kita menerima kembali mereka yang melompat, sukar. Memang saya nak bagi tahu kepada saudara, saya juga tadi sempat berbual sekitar lebih kurang 45 minit. Selepas Yang Berhormat Presiden Parti mengadakan pertemuan dengan setiausaha-setiausaha daripada bahagian-bahagian bersama dengan Datuk Seri Najib. Kemudian beliau naik ke pejabat untuk bertukar pakaian. Sementara menunggu waktu persidangan, saya sempatlah minum secawan teh. Bertanya dengan beliau. Jadi beliau mengatakan sekarang ni kita serahlah pada perwakilan. Kerana bagaimana yang dikatakan Saban malam. Saya dah akan beritahu saudara dan begitu juga beliau nyatakan 2-3 hari sebelum persidangan bahawa usul pindaan perlembagaan ini bukan untuk mengekalkan beliau sebagai presiden, tidak. Ini adalah suara akar umbi yang dilontarkan, yang disuarakan sewaktu melalui persidangan cawangan, dibawa ke bahagian, dibawa kepada Perhimpunan Agung UMNO yang lalu. Itu 2 bulan lalu dan dipersetujui. Jadi beliau sebagai presiden hanya menyantuni. Jadi sebab itu dalam ucapannya tadi dia kata dangkallah saya jika melakukan ini hanya untuk kepentingan diri saya. Tidak. Sebab itu dia mengambil bidalan yang saya tengok. Bidalan dia kata biar diri terkorban. Namun bahtera jangan karam. Biarlah orang nak kata apa pun. Tapi UMNO mesti terus dilayarkan bahteranya. Begitulah. Itulah saudara besarnya jiwa seorang pemimpin. Saya lihat tadi keluar kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Yaakob menyokong usul yang dibentangkan oleh naib Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berhubung cadangan pindaan perlembagaan. Pindaan perlembagaan sebut melibatkan 3 fasa, iaitu fasa 10, 16, 15.3 dan 18.2 yang kesemuanya melibatkan penangguhan pemilihan di semua peringkat, iaitu di Majlis Tinggi, bahagian dan cawangan. Pindaan itu memberi kuasa kepada Majlis Tinggi untuk menangguhkan pemilihan di peringkat MKT, bahagian dan cawangan tidak lebih. Selama ini dia ada satu klausa dalam perlembagaan boleh ditangguhkan selama 18 bulan.
Tetapi pindaan kali ini, bila pada tahun itu berlaku adanya pilihan raya umum Dewan Rakyat, bukan Dewan Negeri saudara, pilihan raya umum Parlimen, maka bolehlah pemilihan bagi jawatan cawangan, jawatan di bahagian dan Majlis Tinggi itu ditangguhkan iaitu 6 bulan selepas tarikh pilihan raya. Malahan disebut juga bila tarikh pilihan raya. Maksudnya pada hari membuang undi. 6 bulan selepas itu. Saya yang mahu supaya usul ini ditolak bukan orang lain. Bukan perwakilan saya. Yang ada 5-6 kerat saja. Yang mereka ini tidak senang kerana mereka khawatir. Mereka sebenarnya diburu oleh bayang-bayang bahawa besar kemungkinan mereka tidak akan dicalonkan semula sebagai calon. Itu masalah sebenar-benarnya yang saya yakin berlaku. Mereka mahu bukan kerana nak menguatkan parti. Kalau mereka mahu mengukuhkan parti, sebagaimana kata Presiden, bila ada pemilihan, bila ada pertarungan, peringkat cawangan, bahagian atau Majlis Tinggi, maka pastilah akan berlaku perpecahan. Jadi memang orang mengatakan, bila kita berpecah antara di kalangan ahli-ahli UMNO, umpama biduk lalu kiambang bertaut. Tapi Presiden mengingatkan, belum pasti biduk yang berlalu itu kiambang akan bertaut. Itu juga jelas. Kerana bagai umpamanya dalam sebuah tasik. Dalam tasik itu banyak kiambang. Kiambang tidak ada akar. Bila lalu je biduk itu, belum pasti biduk bertaut. Ini yang digusarkan oleh Presiden, yang digusarkan oleh Timbalan Presiden dan pimpinan Majlis Tinggi. Mereka gusar bila ada pemilihan. Memanglah UMNO ni tidak sunyi. Sebab macam saya katakan, dalam UMNO ni bila bertanding saja, akhirnya wujud permusuhan. Dah bermusuh, dah berpecah belah, nak menghadapi pilihan raya umum. Itu yang kalau di Kelantan, dia panggil cah keting. Itu yang di beberapa tempat akhirnya kita mengalami kekalahan. Tapi sekarang ini, dengan adanya klosa yang telah pun dipersetujui oleh seluruh perwakilan, bukan 2/3. Mengikut perlembagaan, sesuatu pindaan perlembagaan itu hendaklah dipersetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 daripada kalangan ahli-ahli yang hadir dalam mesyuarat itu. Tapi tadi, selepas saja Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengatakan beliau menyokong seluruh perwakilan 100%. Dan saya melihat wajah-wajah begitu semangat mereka berdiri. Bukan hanya angkat tangan, berdiri menyatakan sokongan agar usul tersebut diterima dan diluluskan. Artinya, sekarang ini warga sedang menanti bilakah sebenarnya tarikh yang akan ditetapkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk menghadap ke bawah duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong untuk membubarkan Parlimen. Kerana saya lihat wajah-wajah yang hadir begitu terkesima. Mereka gembiralah. Saya kalau saudara sempat lihat saya punya live tadi tu, saya masuk dalam dewan, saya ambil gambar, saya post dalam live saya petang tadi, saudara boleh refer balik. Seorang-seorang, semuanya senyum. Tak ada muka masam. Malahan, waktu saya buat live tadi tu, ada juga Khari Jamaluddin. Dia pun bangun bila saya kata mungkin orang tak kenal. Saya kata, bukalah sikit dia punya pelitup tu. Dia dengan rela hati buka pelitup. Sedangkan makan pelitup itu syarat yang ditetapkan olehnya. Begitulah bahawa mereka berlapang dada. Kita warga UMNO, orang Melayu ni saudara, kena berlapang dada. Sebab itu saya semalam, kemarin saya kata, sempena bulan baik, hari baik, musim Aidilfitri ini, kita kenalah saling menyantuni dan saling bermaaf-maafan. Saya dah cakap, kalau saya buat silap, yang terkata, yang terkasar, kita bermaafan, tak ada masalah, saudara. Dan saya melihat bahawa perwakilan memang semua bersetuju dan mereka menanti dengan penuh harapan agar Yang Amat Berhormat Perdana Menteri segera membubarkan Parlimen. Cuma yang tak bersetujunya orang keliling kelalang. Ini benar. Waktu saya berbual dengan Presiden tadi pun, sebab tu Presiden kata yang diorang ni takut pada bayang-bayang ni apa hal? Tidak ada sebarang pengumuman, cuma mereka melihat bagaimana waktu kita mengadakan pilihan raya di Melaka, waktu mengadakan pilihan raya di Johor, UMNO mengumumkan calon-calon muka baru. Dan ini dilihat bahawa memberi impak yang begitu besar.
Dan saya harap agar Yang Amat Berhormat Perdana Menteri jangan tunggu lama-lama. Jangan tunggu lama-lama nanti dikebas orang. Saat tengah panas, you kena minum ataupun makanlah sup itu sewaktu dia panas. Kalau dah sejuk, sup itu nanti melempahlah dia punya lemak-lemak di atas. Tidak baik untuk kesihatan. Semacam kuih goreng pisang. Kalau di tengah panas-panas itu, itulah nikmatnya. Goreng pisang, pelembut rasanya. Tapi simpan goreng pisang sampai sejuk, akhirnya baling ke dinding pun macam batu. Ini perumpamaan yang kita lihat. So, jadi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kena tengok. Ahli-ahli UMNO semua begitu bersemangat. Mereka mahu segera menggerakkan. Sebab, sebagaimana kenyataan Presiden UMNO, kita dah melalui pelbagai fasa. UMNO melalui fasa menjadi perkerajaan. Meningkat, kita berada di puncak kuasa. Dan secara terus terang beliau mengakui bahawa UMNO melalui fasa yang amat menyedihkan bila mana UMNO ditumbangkan dalam pilihan umum. Bagaimanapun, walaupun kita ditumbangkan, UMNO Barisan Nasional dikalahkan, tapi UMNO tidak membuat sebarang kekacauan. Hanya mereka yang menuduh macam-macam. Tapi bila dah berlaku begitu, UMNO dengan berlapang dada serah. Dan kita mengharapkan, UMNO mengharapkan pimpinan UMNO akan umbi tak apalah, kita redha. Saudara, serah pada kuasa Pakatan Harapan. Ingatkan, bolehlah. Rupanya selama 4 tahun, rakyat terkumban dalam suasana yang cukup menderita, di mana kesannya sehingga saat ini. Sebab itu, saya dah cakap berkali-kali, UMNO tidak boleh menjadi parti pembangkang. Kalau UMNO jadi pembangkang, sukar. Susah untuk negara ini. Sebab UMNO itu dilahirkan di istana. UMNO tidak dilahirkan di jalanan. UMNO bukan lahirnya di tepi jalan. Dia mula-mula terhasil daripada pertemuan 41 pertubuhan bangsa Melayu di Sulaiman Club, di Kelab Sultan Sulaiman. Tempatnya bukan sebarangan, saudara. Daripada Padang Kelab Sultan Sulaiman dibawa pergi ke Istana Bukit Candan. Daripada Istana Bukit Candan dibawa pergi ke Johor, di Bukit Serin itulah UMNO disintuk limaukan oleh Raja Melayu. Matlamatnya tidak lain tak bukan. Pertama, untuk mempertahankan martabat Raja-Raja Melayu, mempertahankan martabat bangsa Melayu dan berakhir dengan menuntut kemerdekaan. Hasil mencapai kemerdekaan, UMNO menyantuni ekonomi, menyantuni kehidupan rakyat supaya kek ekonomi ini dapat dikongsi. Supaya rakyat berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Boleh katakan tiap-tiap hari saya nyatakan ini, tapi cuba dinafikan oleh pihak-pihak tertentu. Kita mengakui. Jangan saya kata bahawa saya tidak mengakui. Ada juga pimpinan UMNO yang melakukan kesilapan. Biasalah sebagai manusia biasa. Sebab mereka juga bukan maksum sifatnya. Ada yang terliur melihat kekayaan. Ada yang melihat timbunan wang ringgit itu boleh menggugat keimanan mereka. Akhirnya mereka terjebak dengan masalah yang mengakibatkan rakyat menghumban mereka. Tapi untuk saat ini, rakyat semakin jelek. Rakyat semakin bosan melihat percaturan politik yang tiada hentinya. Tidak ada noktah. Sebab itu, sebagaimana kata Zahar, kita bubarkan. Jadi terpulang pada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Apakah masih mahu suasana rakyat membenci dan membenci orang politik? Rakyat dah tak boleh tahan. Saya khawatir, saudara, sebab kita sekarang ni, inflasi dunia sudah pun berada di ambang pintu. Saya cukup takut, saudara, sebenarnya dalam keadaan begini. Jadi, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bijak. Kerana beliau menyokong, beliau tahu bahawa arus kebangkitan rakyat ahli-ahli UMNO begitu kuat gelombangnya. Dan bila beliau bersetuju saja, beliau pun dipersetujui. Dan tidak ada masalah untuk ahli UMNO menerima beliau sebagai Perdana Menteri. Artinya, kalau ada orang keliling kelalang cuba mengaju-ajukan pada Perdana Menteri, bahawa kalau ini ada pemilihan lepas pilihan raya ini, maka Perdana Menteri ini akan ditumbangkan. Tapi Presiden dah nyatakan bahawa beliau mahu Perdana Menteri jaga kerajaan. Dan Presiden UMNO nak jaga parti. Apa masalahnya? Mereka yang benci, yang tak suka melihat perpaduan dalam parti UMNO ini, mereka inilah yang mewujudkan permasalahan. Saya nak pesan pada kawan-kawan semua, supaya kita menjadi orang yang bijak.
Kena ingat, tadi saya berjumpa dengan kawan-kawan yang lain. Saya bertemu dengan teman-teman saya. Saya ada pula tadi daripada pimpinan UMNO daripada yang jauh daripada Langkawi. Mereka mengatakan bahawa yang penting pada UMNO adalah perjuangan. UMNO adalah lapangan, adalah medan perjuangan. UMNO bukan tempat untuk menimba kekayaan sebagaimana yang dilafazkan oleh pimpinan-pimpinan muda daripada Langkawi. Saya bersetuju. Mereka sekarang ini mengharapkan bukan nak tengok orang muda supaya wakil rakyat, tidak. Tapi melihat pimpinan muda melihat UMNO, agenda politik, agenda perjuangan UMNO ini mesti diteruskan sebagai agenda perjuangan. Supaya gelanggang UMNO ini adalah gelanggang untuk perjuangan. Bukan gelanggang untuk menimbun kekayaan untuk diri sendiri. Saya berjumpa dengan mantan Menteri Besar Terengganu, Datuk Razif. Beliau juga bersetuju dengan saya. Beliau mengatakan sewajarnya lah dengan adanya perpaduan ini, maka mantapkanlah perpaduan warga UMNO di Terengganu, di Kelantan, di Johor. Johor telah pun berjaya. Saya tengok tadi berjumpa dengan teman saya, anak muda, saudara Hairi, yang berjaya mencapai kemenangan di Lakin, Johor. Setelah menjadi wakil rakyat dan setelah pun menjadi ahli esko. Saya bertanya dengan beliau, bagaimana perjuangan saudara? Katanya, jangan bimbang. Sumpah yang dilafazkan sebagai ahli pergerakan pemuda tetap dikotakan. Membujur lalu, melentang patah. Saya bila anak-anak muda melafazkan benda begini, saya cukup rasa bangga bahawa perjuangan untuk bangsa kita ini pasti akan diteruskan oleh pelapis. Ini yang kita harapkan. Sudah nak harap yang ada tu sekarang ni, saudara, saya maaf cakaplah, bukanlah saya membenci mereka, tidak. Tapi mungkin kerana mereka sudah kecanduan dengan kesenangan di dunia. Mungkin mereka juga terperangkap dalam percaturan untuk mencari kekayaan. Jadi kalau begitu, saya kata dah kaya, dah senang lenang, berilah kepada orang lain untuk meneruskan perjuangan. Jangan duk tunggu situ nak menongkat langit. Cukup-cukuplah warga bangsa kita. Saya setuju. Saya berjumpa dengan saudara Zamil Ibrahim. Saya kata, Mel, nak maki lagi ke? Tak, dia kata. Menurut saudara Zamil Ibrahim, dia kata, saya ingin maklumkan kepada beberapa pimpinan UMNO. Dia kata, selepas ini, katanya, jika ada suara sumbang berkaitan keputusan UMNO hari ini, kita akan serang secara berjemaah. Orang itu tidak kira siapa orang itu. Mana saudara Zamil mengatakan dia kalau siapa yang mengkritik tentang ini, dia akan serang habis-habisan. Saudara Zamil biasalah saudara, dari Kedah. Cuma saya kata, sabar brother, musim raya ni belum usai lagi. Dia kata tak kisahlah. Jangan mereka gatai-gatai buka mulut, nanti saya juga buka mulut saya. Begitu juga saya terima kiriman daripada saudara Zainal. Saudara Zainal, dia kata, Assalamualaikum, semoga sehat. Dia kata, nampak gayanya beliau yakin pada pendapat beliau, sewajarnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyegerakan pilihan raya umum. Sekarang adalah masa yang terbaik. Ini orang lama dalam politik, saudara. Beliau juga adalah mantan bekas pegawai polis. Sebab dia melihat suasana sekarang ni tengah ranum. Bunga tengah kembang inilah mewangi aromanya. Tapi kalau dah mula lisut, susahlah saudara. Warnanya pun akan pudar, wanginya pun akan berkurangan. Kita waktu saat memekar inilah yang terbaik. Buah pisang pun saudara, baru masak, sedap kita makan. Tapi kalau dah lisut, dah hitam, cuma boleh buat cekodok aja. Apa-apa pun, waktu sekarang inilah yang terbaik. Saya nak bercakap pada Yang Amat Perdana Menteri. Dan saya bila saya berbual tadi dengan Yang Berhormat Datuk Seri Presiden, beliau pun bersetuju. Beliau bersetuju supaya pilihan raya disegerakan. Tapi dia kata kita kena menghormatilah. Kita kena menghormati Datuk Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Dan kuasa untuk membubarkan parlimen ini bukan ada pada kita. Kuasa ini ada di tangan Duli Yang Maha Mulia yang di Pertuan Agong. Jadi terpulanglah pada Perdana Menteri bila untuk beliau menghadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia Pertuan Agong memohon lempah kurnia baginda mengizinkan agar parlimen dapat dibubarkan. Saudara, saya lihat tengok kenyataan daripada ahli majlis tinggi UMNO Tan Sri Nur Omar.
Dia kata malah Perdana Menteri Rizwan Sabri telah pun memperlihatkan gambaran bahawa inilah caranya kita mengatasi krisis. Ramai di kalangan perwakilan mengatakan bahawa kita telah pun berjaya mengatasi krisis dalaman dengan adanya pindaan perlembagaan tersebut. Saudara, saya melihat saudara Dr. Najmi Faiz daripada beliau sebagai Timbalan Ketua UMNO bahagian Kuala Terengganu. Beliau mengatakan bahawa apa yang berlaku hari ini adalah merupakan penamat kepada krisis dalaman parti. Jadi setelah krisis itu diselesaikan, sesuailah disegerakan pilihan raya itu agar rakyat lebih dapat menerima UMNO kembali setelah kita disingkirkan. Sebab itu, saya juga menerima kiriman daripada teman-teman yang lain, mantan menteri. Beliau ada juga menzahirkan mantan menteri dalam negeri, Datuk Johari Abdul. Beliau merupakan bekas ketua bahagian Kuala Pasu. Beliau juga mengatakan ini bunga-bunga kejayaan UMNO. Namun begitu, beliau mengharapkan agar pimpinan atau kaki tangan kerajaan melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan baik, terutama Ketua Setiausaha Negara. Katanya Ketua Pengarah Jabatan Perkhidmatan Awam sewajarnya mengambil tindakan segera untuk menukar mana-mana pegawai kerajaan, sama ada beliau pengarah tanah ke, pengarah itu dan ini ke, jika mereka melakukan sesuatu tindakan yang boleh merosakkan imej kerajaan, perlu ditukarkan. Kerana hari ini dan sejak seminggu lalu, yang tular di media sosial adalah persoalan tentang tanah di wilayah persekutuan. Bagaimana sebuah syarikat boleh mendapat kelulusan tanah dan sebagainya, di mana syarikat itu bukan saja Bumiputera 100%. Ini persoalan yang perlu dijawab dan perlu ditangani. Saya mengharapkan bukan hanya Menteri Wilayah, tetapi juga oleh Ketua Setiausaha Negara. Saya nak jelaskan pada saudara, mungkin saudara tidak faham. Menteri Wilayah dia tidak ada kuasa menentukan sesuatu peruntukan, kelulusan tanah dan sebagainya. Tetapi yang ada adalah pengarah tanah dan galian serta Ketua Setiausaha Negara. Maka sebab itu menurut Datuk Johari Abdul, maka Ketua Setiausaha Negara dan Ketua Pengarah Jabatan Perkhidmatan Awam sewajarnya melihat persoalan ini secara serius dan tuntas. Kita ada menghadapi banyak masalah di wilayah negara. Lebih-lebih lagi bagaimana tanah di Kampung Baru yang masih lagi belum tuntas. Kita tak mahu mengizinkan lagi tanah-tanah yang direservekan, tanah kerajaan ini tergadai pada orang lain. Kita kena ingat, kita tak mahu bagaimana lagu yang selalu disuarakan oleh UMNO, anak kecil main api, terbakar hatinya yang sepi. Air mata darah bercampur keringat, bumi dipijak milik orang. Ini kita tak mahu, saudara. Kita mahu melihat bahawa bumi ini terus kekal pada kita. Kita mahu melihat warga bangsa kita ini sentiasa dibela dan diberi sebarang bantuan saat untuk kita mengembalikan semula rakyat agar dapat menikmati kek ekonomi negara ini secara sama rata. Soal mereka yang berusaha dapat projek apa semua itu masing-masing berusaha, tak ada masalah pada kita. Cuma kita tak mahu melihat adanya berlakunya penyelewengan, kesongsangan dalam kepimpinan. Ini kita harus bangun. Sebab itu saya sentiasa mengalu-alukan sebarang pandangan maupun informasi daripada saudara. Kalau saudara memberi informasi, saya akan segera melakukan siasatan. Dan saya juga mengharapkan, janganlah bila dah hantar begitu, kalau pihak Suruhanjaya, Pencegahan Rasuah bertindak, kita terus jatuh hukum. Tak baik, saudara. Jangan. Mereka yang telah dibawa ke muka pengadilan, biarlah mahkamah menentukan sama ada orang itu bersalah atau tidak. Jangan kita pula pandai-pandai menjatuhkan hukuman. Hari ini, saudara, desas-desus berlegar tentang integriti di sebalik keputusan. Bagaimana kelulusan tanah di wilayah persekutuan ini kepada syarikat yang agak mengecewakan kita. Dengan harga nilainya beratus-ratus juta. Cukup-cukuplah, saudara. Kita mengizinkan warga bangsa kita ini mencaturkan
ekonomi negara untuk kepentingan mereka. Dan saya juga agak dalam kesempatan ini, saudara, saya juga seronok bila menatap selain daripada cabaran daripada saudara Syam Jalil, Ketua Penerangan Barisan Nasional Selangor. Dia kata kalau payah-payah sangat, kalau Tun Dr. Mahathir masih lagi, saya dah bercakap agar Tun ni sudah-sudahlah, berehatlah supaya rakyat tidak marah berterusan. Tapi kalau masih lagi nak campur soal politik, akhirnya kata Syam, beliau setia berdebat dengan Tun Dr. Mahathir. Kerana apabila beliau menyatakan bahawa kalau boleh wang, nilai mata wang kita ni dilakukan tambatan seperti yang berlaku beberapa tahun dulu. Kata saudara Syam Jalil, Tun Mahathir cadang untuk tambat ringgit di kadar RM3.80 kepada $1 Amerika. Sebab dia kata boleh dibuat apabila kita beri jaminan akan bayar $1 USD kepada sesiapa yang ingin tukar pada harga RM3.80. Dan kadang begini, saudara Syam Jalil mengatakan, dulu, masa 1997 dan 1999, semasa krisis ekonomi, yang waktu itu Tun dan Anwar Ibrahim terlibat atau jadi antara punca dulu, mungkin sesuai atau terpaksa kita tambat ringgit tu. Sebab masa itu kejatuhan akibat serangan mata wang terlalu teruk. Apabila kita tambat ringgit seperti pada ketika itu, dan nilai sebenar ringgit adalah lebih lemah dari RM3.80 kepada dolar USD, maka lebih ramai orang akan jual ringgit. Ini soal perdagangan ringgit. Saya sebenarnya, saudara, masalah ni jual beli ringgit ni saya tak berapa setuju. Kerana itu adalah sebahagian daripada caturan riba. Tapi kalau Tun Dr. Mahathir kata kita tambat, nak tambat macam mana? Wang dalam poket you nilainya RM1 ataupun RM10. Tiba-tiba nak kata dalam poket you nilainya RM30. Ini yang tak betul ni. Dan sekarang ini, apa yang berlaku soal mata wang kita ni, kesannya tak lain tak bukan, saudara, adalah kesan daripada penyelewengan. Saya melihat tak lain dan tak bukan penyelewengan. Apabila hasil negara ini diselewengkan. Sebab itu apa yang berlaku dalam Pandora Paper, ini telah dengan begitu jelas memperlihatkan ramainya, adanya, terdapatnya pemimpin kita bersikap khianat. Mereka membawa wang daripada negara kita ini keluar dan disimpan di negara lain. Sebab itu kita mahukan segera diadakan pilihan raya supaya kita dapat melakukan siasatan. Tak kisahlah nak buat forensik ke apa pun, maka kita perlu menyiasat permasalahan ini, dan wang-wang yang disimpan oleh segala apik lempang ni di luar negara perlu dikembalikan. Pimpinan harus lebih berani. Sekarang ini pimpinan mungkin tidak ada kekuatan kerana UMNO hanya sekadar Perdana Menteri tempelan. Tak cukup, saudara. Dengan 42 kursi parlimen saja tak. Tiba-tiba saya bercakap soal ini, mula diganggu. Itulah soalnya, saudara. Bila saya bercakap soal wang, bila cakap Pandora Paper, bila saya menceritakan tentang kebejatan mereka yang sanggup mengkhianati negara. Mereka demi untuk menjaga tembuluk mereka, nak jadi korun, menimba kekayaan, lepas itu kekayaan mereka miliki dihantar ke luar negara dan meninggalkan rakyat dalam keadaan yang cukup tersepit. Kita macam saya kata, dulu pun saya dah bercakap, rakyat kita 32 juta orang saja. Sedangkan hasil daripada bumi bertuah ini berbilion, triliun nilainya. Hasil minyak berpuluhan bilion. Hasil minyak sawit berbilion-bilion. Hasil getah berbilion-bilion, saudara. Tapi kenapa kita miskin? Ini persoalan yang perlu dijawab. Kenapa masih ramai rakyat kita miskin? Artinya berlaku pengkhianatan yang dilakukan bukan oleh parti, oleh pimpinan yang berada di anjung kuasa. Sebab itu saya mengatakan sudah sampai masanya rakyat melakukan islah keyakinan. Dan parti UMNO khususnya melakukan islah dalam kepimpinan. Yang mana yang kita lihat melakukan kebobrokan dalam kepimpinan. Mereka yang mengkhianati aspirasi yang diasaskan oleh almarhum Tun Razak untuk melihat bangsa kita ini berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, bukan sahaja di kalangan sama-sama bangsa kita, malahan dengan bangsa luar. Maka sewajarnya lah kita melakukan islah dalam kepimpinan. Dan tadi yang amat menggembirakan saya juga sempat melihat sejumlah lebih kurang 30 duta-duta asing
yang daripada Perancis, yang daripada China, yang daripada Amerika, daripada England, daripada Jerman, memenuhi Dewan tempat kita mengadakan sambutan Hari Raya dan sambutan Hari UMNO. Apakah artinya itu? Artinya negara luar masih menghormati, masih meyakini bahawa UMNO mampu untuk mentadbir negara, UMNO mampu untuk membawa negara ke anjung yang lebih baik untuk rakyatnya. Sebab itu mereka hadir. Kalau kita tidak ada nilai, andainya UMNO tidak ada nilai, duta-duta tak datang. Tapi saya lihat wajah duta-duta yang hadir tadi, semua wajah-wajah yang ceria, yang begitu yakin bahawa kita mampu untuk mentadbir negara kita dengan baik mungkin, kita juga mampu untuk melakukan islah dalam kepimpinan, maka negara kita ini dapat memberi nikmat pada warganya. Kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.